Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang ria rasanya oh bila kita bersama. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari Jumaat kepada anda semua yang menonton Borak Kopitiam. Wah, Faiz. Yes. Saya rasa macam lama juga saya tak buat dengan awak ni. Kan sebenarnya. Ha-ha. Sebenarnya hari ni saya datang ke studio, saya penuh dengan kelengkapan orang kata nak elakkan COVID-19 ni. Saya nampak, saya Yes. saksi. Kalau nak tahu Faiz tadi, saya nampak dia dah pakai glove dia. Betul. Dengan dia punya mask. Yes. Dengan spek mata, saya tak tahu mana Yes. datang spek mata ni. Yes, sekarang Tapi, ni yang tinggal spek mata je supaya virus tak masuk mata. yes. Dan sekarang ni kita tengah mengacara, of course, pada anda semua yang berada di rumah. Terima kasih banyak kerana menonton kami. Dan jangan lupa, kalau ada yang nak tengok kami di Facebook Live, nak follow kami di Instagram, di Facebook, silakan. Okey, jangan lupa follow Borak Kopitiam. Kita sebenarnya sangat menghargai ada yang macam bagi salam dekat kita, Betul. bagi komen, bagi kami semangat. Of course, untuk semua frontliners yang bekerja, anda adalah pejuang negara. Terima kasih banyak-banyak. Yes, dan pada hari ini kita akan menceritakan sedikit sebanyak tentang COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang ni. Dan juga di dalam FB ni anda boleh juga melemparkan soalan-soalan yang ingin anda tahu sebab kita akan ada tetamu-tetamu yang amat penting bagi kami untuk hari ini. Yes. So kepada mereka semua yang bimbang tentang isu COVID-19 ni, ada beberapa website ataupun apps yang anda boleh download dan anda boleh buka untuk mengetahui perkembangan lanjut tentang pergerakan wabak Ya, tersebut. kalau kat sini anda boleh tengok apa yang macam ketua website ni kan, kita bagi tahu perkembangan terkini, berapa nombor yang sudah sembuh, berapa lagi yang ada angka-angka kematian pun dia bagi tahu Kes-kes semua. baru. Ada graf dan sebagainya. Jadi anda boleh tengok kalau ada mungkin yang tertanya-tanya tahu, yang mana satu yang betul ni? Ini adalah yang betul yang kami kongsikan di skrin sebentar tadi. Ya, betul. Dan sekarang ni macam saya ni, kita duduk di kawasan Selangor dan Kuala Lumpur. Ya. Memang kawasan-kawasan ni adalah kawasan yang paling banyak sekali terkena serangan daripada COVID-19 ni Ya, dengan jadi- kes-kes terbaru setiap hari. Ya, dan sebenarnya kalau bercakap tentang negeri-negeri, sebenarnya satu Malaysia, kita semua berada di dalam keadaan yang sama. Jadi sebenarnya kita yang perlukan kerjasama semua orang, tak kisah pada negeri mana sekalipun, dan kita kena follow kita punya perintah kawalan pergerakan. Yeah, dan seperti telah diwawarkan oleh Perdana Menteri kita dan juga ramai orang dan especially ke bawah duli yang di-Pertuan Agong juga telah menggalakkan supaya semua orang tidak keluar ke mana-mana dan duduk saja di rumah untuk mengelakkan rantaian chain ni yang diorang cakap ni. Ini yang sebenarnya kita nak elak ni. Yes, tapi dalam masa yang sama memang saya rasa kita kena ucapkan terima kasih yang tiada hingga kepada semua frontliners. Yes. Kalau kita tengok dekat gambar ni, untuk semua doktor-doktor, semua staff nurse, semua yang kerja di medical line, tak kisah juga bahagian transportation, service dan sebagainya. Betul. Tanpa mereka, Faiz, saya rasa memang kita tak boleh nak hadapi semua ni. Yes, betul. Saya dapat tahu kawan-kawan yang mereka yang terlibat ada share di Instagram cakapnya tak tidur 1-2 jam sahaja. Betul, Okey, jadi betul. kepada anda semua yang mungkin kita mempunyai privilege untuk duduk di rumah sahaja, jadi saya rasa kita kena sampaikan kita punya gratitude ataupun ucap terima kasih. Ini adalah Dr. Amalina. Betul. Di mana untuk anda semua, sebenarnya kejap lagi kita akan bersama dengan Dr. Amalina. Hari ini di Borak Kopitiam, saya rasa mesti tanya, siapa guest tak ada? Kita tiada tetamu yang datang di studio, tapi kami bawakan kepada anda secara langsung. Kita akan live telecast hari ini international Yes, of daripada course. We are going to call London, US, USA. Singapore. Yep. Yes. So walaupun kami tidak dapat bersama di studio, it's okay. Untuk semua anda yang di rumah ni, kami akan hidangkan anda dengan pelbagai info. Don't worry. Yeah, tapi sebelum kita berjumpa dengan tetamu-tetamu kita, apa kata kita cek cuaca kita pada hari ini. Yep. Dan dulu kita selalu nak hujan lah sebab cuaca panas sangat kan. Ya. Disebabkan COVID ni, kita mengharapkan cuaca cerah di mana-mana sebab saya tahu virus ni dia tak boleh hidup dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Ya, Tapi KL di dan kawasan KL dengan Selangor tadi Shah Alam Ribut hujan. peti. Tapi saya rasa memang lately memang masih hujan petang. So Georgetown lain sikit. Cerah. Tadi semua macam hujan dan ribut peti kan? Kan. Alostar pun dijangka cerah juga. Ini kampung awak ke, Faiz? Bukan. Kampung saya tadi Penang tadi, Georgetown. Saya ingat Hang Kedah. Tapi tak tahu tengah kan? Habis tu Kota Baru dijangka cerah. Saya rasa seperti kita pergi Terengganu ni. Yes, Terengganu juga akan mengalami cuaca cerah pada hari ini. Yep. Manakala di kawasan Kuantan akan mengalami ribut petih. Maknanya kawasan tengah
Central, kawasan dia ada banyak kawasan Ribut Peti. Begitu Johor juga dengan Johor Bahru. dijangka Ribut Peti juga. Dan Melaka, macam saya cakap tadi lah, banyak negeri yang dijangka Ribut Peti Wah, ni. kita harapkan panas. Seremban, Ribut Peti juga. Okey, selepas ini kita ke Kuching. Kuching juga akan mengalami cuaca Ribut Peti dan yang terakhir di Kota Kinabalu akan mengalami hujan tanpa petir pada hari ini. InsyaAllah. Dan sebenarnya apa yang kami kongsikan tadi tu adalah ramalan sahaja. Yes. Kalau sebelum ni kan kita selalu kongsikan ni, kita akan cakap apa tau? Rancang perjalanan anda yang mana-mana nak balik sila keluar. Sila balik kampung. Tidak. Okey, kali ni tiada cuti-cuti Malaysia. Betul. Just stay where you are, okey? Yes. Kita nak share tu sebab apa tau? Macam hari tu saya cakap dengan Muaz. Taklah Daya nak tahu pukul berapa patut kita sidai baju. Wah, saya kata, yelah. Sekarang orang semua dah susun jadual nak buat apa kat rumah kan? Sebenarnya bagi saya kan, jadual ni dia bagi runsing lah. Kenapa? Sebab kita kira waktu. Sehari kita ada 24 jam. Okey. Dan kalau kita kira waktu, rasa lama tau. Okey. Sebab kita kan tidur, bangun, cuti lagi. Tidur, bangun, cuti. Sampai bila nak cuti Okey, ni? sabar. Nampaknya kat rumah banyak anak ke ni, Faiz? Tak, 2 orang. Dua orang je. Okey, tak apa. Itu kejap lagi kita akan cerita lagi pasal susun jadual dan sebagainya. Sekarang ni kita nak bawa anda kepada satu tempat ni. Yes. Bukan kita nak bagi tahu, bukan untuk anda pergi sekarang. Bukan sekarang dan bukan nak bawa seluruh kampung pergi ke sana, bukan? Yap, sebab kita dah record ni awal sebenarnya. Itu Betul. tentang Uncle Crab. Mana tahu dapat inspirasi boleh buat kat rumah. Kan, tapi kalau minat, boleh bungkus. Yes. Jom kita tengok. Kedai apa yang Uncle Crab ni? Kalau nak tahu, kenalah tengok. Kita letak nama Uncle Crab sempena suami saya. Orang panggil dia Uncle. Anak-anak buah dia panggil Uncle. Lepas tu dia suka makan ketam. Shell out yang disediakan di sini semuanya segar-segar tau. Setiap pagi akan ada pembekal yang akan hantar makanan laut ke restoran ini. Okey, ni makanan yang saya order tadi. Nama dia Set Big Uncle Sauce Sweet Spicy Chili. Ramai orang kat luar tu cakap sedap. Sekarang saya sendiri nak cuba. Saya tanya pelanggan-pelanggan kat sini pun, dia semua cakap sedap. Sekarang saya dah cuba, memang betul lah, terbukti lah memang sedap. So saya nak cadangkan orang-orang kat luar sana, datanglah kat kedai Uncle Crab ni, cuba sendiri menu-menu dia. Mula-mula kita buka kedai tu, dah sos kita macam ada 3 sos sahaja. Lepas tu bila dah berkembang, saya macam tambahlah sos dia. Macam sekarang ada dalam lebih kurang 6 jenis sos untuk seafood lambak tu. Selain harga yang murah, restoran ini juga mengutamakan kualiti dan kebersihan makanan yang disajikan kepada pelanggan. Sebab itulah ramai pelanggan yang datang ke restoran ini. Kalau perasan kat sini, kita makanan dia macam agak fresh, yang kalau makan tu tak rasa, kadang-kadang kita makan ada yang rasa hanyir kan, busuk, tapi kat sini so far memang sedap, memang fresh dan saya recommendkan untuk semua orang untuk datang kat Uncle Crab. Sedapnya. Berselera betul saya tengok pelanggan-pelanggan yang datang makan dekat sini. Makanan dia sedap sebab macam mana dia, saya bandingkan dengan restoran-restoran yang lain, kira yang ni yang paling sedap lah sebab dia punya rasa tu lain daripada yang lain. Lepas tu harga dia pun berpatutan. So saya rasa patutlah untuk orang datang sini. Saya pun selalu datang dalam seminggu sekali lah kat sini. Bagi korang yang nak cuba, datanglah ke Uncle Crab yang terletak di Shah Alam. Okey. Jadi saya harap anda semua dapat catatkan benda ni dalam buku memo supaya bila perintah kawalan ni dah tak ada, boleh pergi ke Uncle Crab. InsyaAllah. Amin. Hari-hari Jumaat kita doa ramai-ramai, okey? Yes. Cerita pasal hari Jumaat. Daya tahu tak, last week adalah hari pertama di mana masa perintah kawalan ni, hari pertama Malaysia, tak tahu kawasan saya ni, tak solat Jumaat di masjid. Semua orang diperintahkan untuk solat Jumaat di rumah. Maknanya solat Zuhur saja. Dan hari ini merupakan minggu kedua. So, I macam kira macam agak sedih juga lah. Kiranya masa tak jadi solat Jumaat, awak solat Zuhur kat rumah di lah. Rumah lah. Tapi perasaan tu memang lain tak, Faiz? Sebab every day, every Jumaat kita akan tunggu
time untuk pergi ke sana. Macam contohnya macam sekarang ni, I pakai dengan kurta apa semua kan. Maknanya dah ada point nak pergi ke masjid. Set intention tu lah. Yes. Tapi sekarang ni macam tak ada. Okey, macam bila awak cakap pasal solat tu kan, ini macam memang agak sebab lah kita tengok. Yes, Masjid Nabawi kosong waktu solat Jumaat, katanya memang sangat menghiburkan perasaan. Itu dia Imam Syekh Ahmad Talib Hamid. Memang sedih tau, sebab saya rasa sepanjang saya hidup pun saya tak pernah tengok kejadian yang seperti ini. Betul. Of course, diiringi tangisan, tempat yang selalu memang umat Islam pergi. Kan, dan saya difahamkan Madinah dan Mekah telah pun diorang announce macam lebih kurang macam lockdown. Kalau berita. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Okey, ini adalah hadis yang mengatakan bahawa sekiranya terjadi satu wabak di dalam satu kawasan, orang di dalam kawasan tu janganlah keluar, dan kalau boleh orang luar janganlah masuk ke dalam. Maksudnya awak jangan bawa ke tempat orang lain dan stay where you are. Maksudnya itu adalah hadis Rasulullah. Saya rasa ramai sangat orang kongsikan dekat social media. Betul. Which is very very true. Walaupun non-Muslim juga saya tengok yang di US di mana kongsikan tentang hadis tu, betapa tak orang kata sangat on point apa yang Rasulullah katakan. Itulah kita kena ikut sunnah hingga ke akhirnya. Yes. Okey, dan Macam sekarang ni kita tengah lepak kat rumah apa semua kan. Macam Dayah sekarang ni kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak buat. Betul. Kadang-kadang contohnya kat rumah macam my wife, dia tak tahu nak masak apa. Okey. Sebab hari-hari kat rumah nak masak apa. Selalu kita keluar kita boleh beli macam-macam kan. Yelah. So sekarang ni kita nak ajar kepada anda dan tunjukkan cara macam mana nak buat sejenis kuih tradisional yang anda boleh buat di rumah bersama dengan keluarga. Okey Faiz, pertama sekali saya nak sarankan awak buat dulu untuk buat awak. Saya tak reti masak. Saya reti makan je. Okey, tak apa. Kita tengoklah mana tahu boleh follow. Jom tengok. Jom. Try. Buat kuih ni belajar dekat sepupu. Lepas tu ingat buat kuih ni untuk anak lah kan. Dah suami tak ada. Kak Suri buat kuih ni kira duduk di rumah. Mula tu Kak Suri buat sedekah kat orang kampung dulu. Lepas tu dengan Mada bawa pergi buat demo dekat Karabu. Masa tu lah. Masuk Karabu tu sampai keluar lah. Buat dia tu mudah saja, tapi nak kacau inti dia tu lama. Buah kelapa, lepas tu kita parut, kita masukkan dalam belanga, kita masuk berwarna, berasa, gula. Lepas tu kita kacau lah selama 2 jam sampai dia garing. Kalau dia basah, dia tak jadi, dia lekat di kulit dia, tak cantik. Mula kita bancuh dia kan air garam, lepas tu kita ayak dalam belanga lah kita nak. Dalam belanga, lepas tu kita masuklah masa ayak dia tu, tepung dia kita masuk inti pewarna tu lah, lipat, lepas tu bakar sebelah. Itu garing dia. Bahan-bahan yang buat kulit dia tu cuma tepung pulut dengan ayak garam. Kita bancuh dia jadi ketul, lepas tu kita uli dia sampai jadi tepung balik. Kalau kita tak ni, dia tak makan ayak betul, dia jadi relai. Kalau ayak dia banyak, dia tak keluar pula ayak dia. Warna kuning tu jagung, warna pink biasalah ros dengan pandan hijau sama. Lepas tu warna keladi, purple tu, keladi. Macam-macam boleh? Yes, Boleh ke? semestinya itu antara kuih yang agak senang nak buat. Dan kalau korang nak tahu, kuih ni bila kita masuk dalam mulut, dia memang dia akan puff, hancur. Oh, dia macam diserbuk. Orang kata macam melt dalam mulut. Ya, lebih kurang gitu. macam tu lah. Dia memang orang-orang lama memang tahu macam mana nak buat benda ni. So bagi kita yang orang kata pembawa warisan ni, kita kena belajar lah. Kalau tidak, bunga pudak ni memang dah tak ada dah dalam kamus Malaysia dah ni. Tapi saya suka tu. Saya first time tengok sebenarnya. Serius tak? First time saya tengok macam cara buat semua. Saya tak tahu pun. So, mungkin sebelum ni saya makan je. Yang kat rumah tu jangan nak buat macam, ya Dayah, kita sama lah tu. Oh, okey. Okey. Tapi seterusnya saya macam, saya rasa terkesan sikit. Kenapa dia? Yelah, sebab sekarang ni kan semua orang macam cari emas. Nak beli emas. Emas habis, beli kat situ habis, sini habis. Tapi dalam waktu-waktu kita susah ni, ada juga segelintir manusia yang mengambil kesempatan. Okey, topi muka tu sebenarnya bukan topi muka betul. Faham tak? Dia tu tisu minyak
yang di staple dengan getah, lepas tu dijual. Kan? Macam mana tu? Aduh, tapi kalau kita tengok harga yang dijual 50 sen tu memang sepatutnya tak boleh. Tapi nasib baik dia letak 50 sen. Kalau letak RM1 macam mana? Maknanya lagi teruklah orang tu terkena. Sebab kadang-kadang bila kita nak beli emas ni, kita tak boleh beli satu sahaja. Ya. Kita kena beli satu kotak. Betul. Dan satu kotak tu kalau ada 100 katakan, dah berapa ringgit dah kat dalam tu. Tapi orang yang buat emas ni dia memang rajin Bukan rajin. Ini namanya penipuan, tahu tak? Kalau nak tahu yang kongsi dekat Twitter ni, dia kata punyalah dia kecewa kan. Sebab yelah, orang kata bukan masalah harga dah ni, Faiz. Ni masalah kejujuran. Sebab itulah kalau kita berniaga ni, kita kena berniaga betul-betul. Kita tak boleh tipu orang. Bayangkan ni, dia punya harapan ialah untuk keselamatan. Dia guna tisu tebal macam tu je, dia staple. Jadi kepada pembeli ni, saya pun turut berduka cita jugalah. Harap-harap yang lain kat rumah boleh ambil ni sebagai apa orang kata, satu kesedaran juga. Betul. Supaya tidak mudah tertipu. Sebab 50 sen tu agak murah juga sebenarnya. Kan, tapi kalau kali dengan 100 banyak juga. Cuma saya nak pesankan kepada anda, face mask ni dia ada face mask yang special. Dia tulis 3R apa lebih kurang macam tu. Dia ada standard dia. Maknanya kalau anda pakai yang biasa pun kalau boleh tidak digalakkan. Yes, okey, be safe, okey. Jangan tertipu, jangan tertipu. Okey. Kan, okey, sekarang ni kita nak masuk berita delima kita dan apakah berita yang kita akan kupaskan kepada anda pada hari ini. Okey. Dan untuk berita yang pertama, kita ke Putrajaya. Dan kini kes telah pun dilaporkan telah meningkat menjadi 2031 orang dengan mempunyai 23 korban yang sedang berlaku sekarang ini. Dan kalau kita ikutkan, angka-angka ini akan sentiasa meningkat daripada hari ke hari yang lain. Dan memang orang kata kawalan pergerakan ni amat digalakkan dan amat disetujui oleh semua orang sebab kita nak kalau boleh nak memutuskan rantai wabak COVID-19 ini. Dan kalau kita tengok ni ada satu kawasan di Simpang Renggam di Johor, saya difahamkan bahawa satu kampung telah terkena wabak COVID-19 ini dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Kluang Johor. Dan ini adalah satu benda yang sangat serius sebab sangat serius. Soalnya Faiz katanya dah ramai yang kena sehingga memang kita ada Perintah Kawalan Pergerakan tapi terpaksa diperketatkan lagi. Betul. Sebab takut makin merebak kan. Takut juga benda ni dibawa keluar. Itu yang sangat-sangat membahayakan. Jadi kepada anda yang mungkin ada saudara atau sesiapa kenalan yang ada di kawasan yang kita nyatakan, yang kalau anda tengok di skrin sekarang jadi hati-hati. Nampak tu kalau tengok 570 penduduk. Betul. Di arah berkurung dalam rumah. Ini adalah sesuatu yang serius. Tak 1570 bukan 570. Astagfirullahalazim. 3,570 Ya Allah. orang penduduk tempatan daripada 650 keluarga Dayah. Bukan 300, 3,000. Ramai 3,000? Yes. Ya Allah, ramai, Perintah ini ramai. akan berkuat kuasa mulai tengah malam ini 27 Mac 2020 hingga 9 April. Jadi kepada mereka yang duduk di kawasan sana, sila patuhi undang-undang dan sila patuhi segala perintah yang telah dikeluarkan sebab ini adalah untuk kepentingan anda dan keluarga anda. Ya. Yes. Okey, dan seterusnya di mana pula ni Dan Faiz? seterusnya di sebuah negara yang antara negara yang paling besar di dunia iaitu Amerika Syarikat. Yep. Jumlah korban telah naik melebihi 1,000 orang dan ini adalah satu perkara yang amat serius sebab kalau kita ikutkan banyak langkah-langkah berjaga-jaga telah pun dikeluarkan dan telah pun digalakkan oleh pihak-pihak kerajaan tetapi angka masih lagi meningkat di sana. Dan kalau sekarang ni kalau kita tengok ada beberapa video yang telah viral sekarang ni di kawasan-kawasan di Amerika Syarikat, kita dapat melihat bahawa askar telah penuhkan semua jalan raya di Amerika Syarikat itu untuk membasmi orang-orang yang melipat-lipat kat luar yang tak dengar arahan. Sebab maksudnya lebih serius. Okey, kalau saya tengok macam kat sana selalu selebriti-selebriti yang kongsi kan, dia kata memang US sekarang dalam keadaan yang memang kritis lah katanya. Kan? Tapi sama juga macam mana-mana tempat, orang yang tidak mendengar arahan tu tetap ada. Jadi kadang-kadang sedikit kekerasan daripada tentera. Tak, memang harus digunakan. Dan contohnya kita nak kongsikan pula, kalau di Malaysia pula, saya kongsikan sikit delima yang kedua, iaitu arahan tangkap jika ingkar PKP. Ini adalah kata Timbalan Ketua Polis Negara. Memang mula-mula kita bagi amarannya, tapi katanya PDRM tidak lagi memberi amaran, sebaliknya akan terus menangkap individu yang gagal
mematuhi PKP. Jadi Timbalan Ketua Polis kita Datuk Mazhar Mansur kata, polis diberi tanggungjawab memastikan pelaksanaan PKP dipatuhi masyarakat dan ia cabaran yang amat tinggi buat pasukan. Nampak cabaran amat tinggi, maksudnya masih ramai yang berada di luar sana dan katanya memang lepas ni bukan amaran lagi dah. Pendekatan ni memang akan diambil sekeras-kerasnya dan kalau perlu memang akan buat penangkapan. Katanya dia kata jangan paksa kita untuk mengundang masalah. Dan baru-baru ni 7 orang telah pun ditangkap tengah lepak minum-minum kat kedai kopi. Yes, kejadian ni berlaku di kawasan utara iaitu di Alostar dan kesemua orang yang ditangkap itu dalam lingkungan 30 hingga 70 tahun. Bermakna ada seorang warga emas pun join diorang juga. Tapi penangkapan ni telah dijalankan di 2 kawasan yang berbeza. Tapi telah pun dibuat dan kita akan tengoklah apa tindakan undang-undang yang akan diambil kepada mereka ni. Sebab diorang ni tak dengar cakap. Iyalah. Boleh lepak kedai makan dalam keadaan macam ni. Dan kalau kita ikutkan, seorang lelaki telah pun dikenakan denda. Ini adalah kes yang pertama sebab dia nak pergi beli air kat pasar raya. Allah. Okey. Tapi dia kata dipenjara 3 bulan langgar PKP. Yes. So ini adalah antara denda-denda yang akan dikenakan, iaitu sesiapa yang telah keluar daripada rumah akan dikenakan denda tidak melebihi 2 tahun dan juga wang ringgit tak melebihi RM2,000. Jadi Kak Sis, sebelum ni kita selalu cakap apa tahu? Okey, ada PKP ni baik-baik nanti kena tahan dengan polis, kena tanya. Sekarang tidak lagi ya. Yes. Kita dah level up lagi. Anda mungkin dipenjara dan dikenakan bayaran. Yes, fikir banyak kali kalau nak pergi lepak-lepak makan tu. Fikir banyak kali. Yes, so sekarang jadi serius tau. Yes. Okey, seterusnya kita nak cerita pula tentang gaji. 2 bulan gaji Perdana Menteri dan Jemaah Menteri dipotong untuk tabung COVID-19. Semalam bila saya baca berita ni kan, saya rasa macam wow. Saya tak tahu kalau negara lain ada lakukan ini juga, tapi ini adalah satu cara yang saya rasa buat rakyat rasa macam okey, macam okey, maksudnya mereka pun sanggup berkorban. Bukan sebulan gaji tapi 2 bulan gaji. Betul. Jadi harap-harap ini dapat membantu juga dengan keperluan kita untuk tabung COVID-19. Dan saya dengar jumlah terkumpul sekarang ni termasuk dengan geran kerajaan telah berjaya mereka kumpulkan sebanyak 8 juta ringgit. Dan ini semua akan disalurkan kepada petugas-petugas dan juga hospital-hospital yang terbabit dalam menangani kes COVID-19 ini. Dan sekarang ni KPWKM telah mewujudkan satu talian khas kaunseling berdasarkan COVID-19 ni dan kaunseling ini akan diberikan kepada orang awam yang mempunyai masalah mereka yang sedang menghadapi masalah di mana ahli keluarga telah mengalami positif COVID-19 ataupun mereka yang mengalami benda itu sendiri ataupun mereka yang mempunyai rakan-rakan. Kadang-kadang kita tak tahu macam mana kita nak kontrol mental. Dan juga sebab bila kita cakap yelah COVID-19 penyakit yang boleh bahaya ni kan. Tapi satu lagi yang bahaya adalah tentang kita punya mental, emotional, boleh lead to depression. Bahaya sebab bayangkan kita dah lalui kehidupan seperti biasa tiap-tiap hari, tiba-tiba berubah. Kan? Maybe tiba-tiba husband tak ada sebab dia kena kuarantin 14 hari. Or maybe isteri dia tak ada, anak dia tak ada. Bayangkan anak kecil walaupun umur setahun dia tak boleh jumpa parents dia disebabkan COVID-19 ni. Okey, jadi itulah kalau bercerita tentang efek dia tu sampai kena ada kaunseling ya. Betul. Okey, dan seterusnya pula saya rasa berita yang saya nak baca pun macam tak seronok nak baca. Ini sambungan tadilah. Kan? Kenapa? Ini seramai 80 anggota kesihatan KKM dijangkiti COVID-19. Ya Allah, saya rasa sangat terkesan sebab kita punya frontliners yang berjuang. Ini yang saya katakan, mereka bukan setakat merawat tapi mereka kiranya risk their life for us. And it's proven kalau anda tengok numbers don't lie. Sekarang dah 80 anggota kesihatan KKM dijangkiti dan of course kami rakyat Malaysia juga amat merisauи, takut benda ni lagi ramai yang akan berjangkit. Saya pasti ahli keluarga pun rasa terkesan sebab ialah setiap kali pergi bekerja kita tahu ni memang berjuang nyawa. Tak tahu macam ini dah 80 orang. Saya harap tak naik lagi lah Faiz. InsyaAllah. Tapi apa yang penting adalah semangat rakyat Malaysia yang di mana mereka suka bantu orang dan mereka ikhlas nak lakukan tugas-tugas yang disediakan kepada mereka. Contohnya macam bekas pesara ni, sebanyak 350,000 orang telah mengatakan bahawa mereka telah bersedia untuk membantu mereka yang berada di frontline ni. Tetapi mereka semua akan dipilih secara khas di mana mungkin tak kesemuanya, mungkin ada beberapa ribu saja
yang akan diperlukan dan mereka akan diberikan kontrak daripada 3 hingga 6 bulan untuk membantu mereka yang berada di hospital sekarang ini. Sebab kalau nak ikutkan, kaki tangan memang tak cukup ya. Ya, tu saya rasa kan macam bila saya tengok pesara nak datang kerja kembali kan, kita tahu apa yang mereka lakukan selama ni itu memang passion dan memang seorang doktor kan dia ada ambil dia support dan sebagainya kan. Memang untuk menyelamatkan dan membantu orang. Jadi respect dan kudos pada anda yang apply untuk bertugas kembali. Kami perlukan anda. Ya, tapi syarat dia setahun Ya. Dia tak boleh lebih daripada setahun tu. Okey, dan seterusnya kita akan cerita tentang pada hari ini iaitu kita punya Menteri Hal Ehwal Agama kita telah menyarankan daripada Yang di-Pertuan Agong bahawa kita sebagai rakyat Malaysia yang tidak boleh pergi ke masjid pada hari ini untuk melakukan solat Jumaat disarankan untuk melakukan solat hajat pada hari ini selepas solat Zuhur di rumah masing-masing. Dan kalau boleh kita semua ni melakukan solat hajat tu pada waktu yang serentak dan semoga Allah semua menerima amalan kita. Itu yang paling penting sekali sebenarnya. Yalah, kalau bayangkan satu Malaysia semua buat yang sama kan, insya-Allah. Okey. Ini adalah tentang apa yang berlaku dan sekarang ni kita susulannya pula iaitu Agong dan Permaisuri kuarantin diri selepas 7 petugas Istana Negara positif. Saya masa baca soalan ni pun saya macam terkejut juga apa yang berlaku. Dan katanya Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri menjalani proses kuarantin diri 14 hari lah kiranya ya. Dan beliau berkata kesemua petugas Istana Negara yang dikesan positif berada dalam keadaan stabil dan kini menerima rawatan di Hospital Kuala Lumpur sejak hari Selasa hari itu. Jadi katanya KKM sedang mengenal pasti punca jangkitan berkenaan. Dan Ahmad Fadil berkata susulan kejadian Sultan Abdullah dinasihatkan tidak mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mesyuarat mingguan pra-kabinet yang dijadualkan semalam dan sesi-sesi berikutnya sehingga situasi pandemik COVID-19 pulih. Nampak tak dia punya efek tu Faiz? Benda ni bukan boleh dibawa dia ambil ringan. Betul. Kan kalau kena kuarantin tu kena kuarantin juga walaupun ada meeting ke pre-kabinet dan sebagainya tidak boleh dibuat. Betul. Walaupun dikatakan di sini bahawa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri sudah pun menjalani saringan kesihatan dan pengesanan COVID-19 dan disahkan negatif. Yes. Walaupun selamat tetapi precaution tu tetap ada, kuarantin tetap kuarantin. Okey, jadi sekarang ni kita bukan nak ke mana-mana, kita nak berehat sebentar saja. Kejap lagi kami akan bersama dengan anda dengan banyak kita punya tetamu yang kita akan call live sekejap lagi. Yes, okay? Kepada mereka yang ada soalan, sila tulis dalam FB sekarang. Warak Kopitiam. Corona kau, ku masih di sini. Corona kau, ku bisa menangis. Dan corona kau yang menghancurkan. Ku tiada berteman, terkenang wajahmu. Aku pilu. Nampak tak? Saya rasa lagu tu kan lagu yang legend. That's why ramai yang buat cover lagu tu. Tapi saya rasa antara yang paling sedap dari Daniel punya tadi lah. Sebenarnya. Seorang lain buat saya dia buat kelakar-kelakar. Dia buat video-video macam apa TikTok lah, parody lah kan. Tapi bersedih kalau nak dengar lagu tu jadi macam tu kan. Kan sebenarnya. Tapi bila saya dengar Naim nyanyi lagu Corona ni, saya teringat ada satu Corona lagi lagu. Apa? Tak apalah. Nanti kita cerita. Jauh now mikirnya lagu Corona ya. Tapi tak apalah. Dalam Facebook. Itu sekadar kita nak kongsikan sedikit sahaja. Dan seperti kami janjikan, kita dah cakapkan kita akan buat live call. Yes. Dengan kita punya kawan-kawan ataupun sahabat yang jauh-jauh. Tapi sebelum kita nak terbang tu, ni kita tak terbang, kita bawa cerita tentang pasangan yang terbang ke tempat lain, yang sangat selfish. Dan orang seperti ini memang layak patut didenda dan dimasukkan ke dalam penjara. Sebab semasa orang semua tengah sibuk, tengah panik pasal benda wabak ni, dia orang suka-suka pergi ke Korea ya. Ya, okey. Saya tahu biasanya orang akan cakap macam ni. Orang akan cakap, tak yelah, tiket dah beli lama, kita dah plan, duit dah keluar.
excuse me, semua orang yang pergi trip mana-mana pun semua cancel. Yes. Disebabkan apa yang berlaku sekarang. Kita ada kawal pergerakan dan sebagainya. Dan the worst part, mereka boleh kongsi dengan bangganya. Jadi ini orang panggil apa tau? Meminta. Memang semua orang komen, Faiz memang marah lah cakap macam mana you boleh buat macam ni. You tahu tak, you pergi tempat yang memang tengah tinggi number dia, you bawa balik Malaysia. You tak fikir ke orang lain yang mungkin akan berjangkit. Kadang-kadang orang macam ni kalau kita tegur memang tak boleh. Sebab ada dia orang screen capture, orang kata Conversation WhatsApp. Memang tak boleh. Dia akan marah balik orang tu. So sekarang ni kita akan bersama dengan rakan kita yang berada di United Kingdom dan beliau merupakan seorang wartawan siaran TV3 di sana. Dan kita nak cerita tentang keadaan yang berlaku di London sekarang ni. Dan juga, hello Kak Liza. Assalamualaikum. Hai Kak Liza. Hello. Kak Liza di London sekarang pukul berapa Kak Liza? Sekarang pukul 12.30 pagi. Wah, terima kasih kerana sudi sacrifice masa Kak Liza untuk kita orang. Kan. So sekarang ni kita nak dengar cerita apakah kisah-kisah yang sekarang ni berlaku di London? Keadaannya macam mana Kak Liza sebenarnya? Di London. Terkini banyak jumlah positif COVID sampai hampir 12,000 di UK. Jumlah kematian setinggi 578 hari ini. Okey. So, memang kes sangat serius di sini. Dan jadi baru 2 hari yang lalu Perdana Menteri UK Boris Johnson dah isytihar lockdown selama 3 minggu dan dia akan pantau, dia akan review juga situasi itu. Dan macam juga di Malaysia, dia orang dah keluarkan perintah yang instruction yang very strong supaya cuma boleh keluar rumah atas 4 perkara: untuk beli makanan dan ubat, untuk buat exercise, untuk dapatkan rawatan hospital dan untuk pergi kerja. Ini semua yang pergi kerja tu memanglah frontliners, people, maybe the police, people in yang kerja di supermarket misalnya. Dan macam juga di Malaysia, dia dah tutup semua sekolah, semua pusat beli belah, tak ada majlis keramaian. Dan satu yang diorang streskan, tak boleh ada gathering lebih dari 2 orang. Melainkan you keluar dengan pasangan you misalnya, dan polis ada kuasa untuk meleraikan sebarang gathering dan boleh saman mereka yang tak ikut perintah. Okey, baik. Jadi semenjak diumumkan tu, bagaimana pula dengan orang-orang di London? Maksudnya lah, kiranya perubahan kan, gaya hidup semua kira lockdown kan, macam tak boleh keluar. Macam mana Kak Liza tengok? Adakah semua obey perintah? Well, majority yes. Majority memang ikut. Tapi masa at the weekend, misalnya sebab cuaca panas, ramai aja yang pergi drive ke kawasan perakinan. Misalnya pergi ke countryside dengan family, dengan kawan. So itu yang ada segelintir yang degil juga. So tak semua orang practice social distancing ni. Okey, alright. Okey, kalau kita tahu yang London ni memang dipenuhi dengan imigran dan juga orang-orang daripada luar negara yang mencari rezeki di sana. So macam mana keadaan sekarang? Adakah kota London hanya terbatas kepada rakyat London saja ataupun masih lagi ada orang-orang yang berada di London tidak dikeluarkan daripada kota itu untuk ke negara masing-masing? Okey, ada juga yang masih stay on, yang tak dapat nak pergi, nak travel keluar. But majority dah, kalau diorang tak dapat keluar daripada London pun, diorang akan stay somewhere lah, tak keluar daripada rumah. Dan saya nak update sikit mengenai pelajar Malaysia. Kebanyakan pelajar Malaysia, ada 13,000 pelajar Malaysia di UK. Kebanyakan 13,000, kebanyakan mereka telah pulang ke Malaysia, maybe more than half. Terutama pelajar tahun pertama, tahun kedua, sebab hampir ke semua universiti di UK dah jalankan pembelajaran dan penilaian peperiksaan secara online. Jadi ramai yang dah balik ke Malaysia. Okey. Dan itu berkenaan dengan student lah kan. Kalau Kak Liza nak tahu juga macam
kita tahu Kak Liza kat sana memang selalu aktif untuk sebagai seorang wartawan kan. Jadi bila dah terjadi macam ni, macam mana? Memang terbatas, memang work from home sahaja atau bagaimana? At the moment memang work from home. Saya gunakan Skype, gunakan phone FaceTime untuk contact people untuk interview. In fact, Perdana Menteri Boris Johnson pun buat press conference, sidang akhbar pun secara Zoom juga. Wow. Yep. Jom keluar. Dan boleh saya update juga mengenai komuniti Malaysia di sini. Memang ramai dulu daripada tahun 60-an, 70-an. Duka cita ada 2 kematian berhubung wabak COVID-19 di kalangan warga emas komuniti Melayu di sini. Seorang lelaki berumur 75 tahun dan semalam wanita berumur 71 tahun. Mereka dikebumikan di Gardens of Peace lah, tanah perkuburan di utara London. Okey, daripada segi kelakuan ataupun perbuatan yang dilakukan di sana, especially dalam sistem kejiranan bersama dengan orang-orang di sekeliling kita, macam mana orang di London membantu mereka yang mungkin tahap ekonomi dia rendah daripada kita, especially sebab sekarang ni we know bila kita cerita pasal lockdown, ada banyak yang kita tak boleh buat, especially mencari rezeki. Yep. So, is there anything yang orang-orang London buat sana untuk membantu mereka-mereka yang susah? Yang kita boleh belajar daripada mereka? Okey, memang ramai NGO sukarelawan yang bantu in terms of belikan makanan dan hantar pada mereka yang tinggal seorang. Sebab di sini ada announcement, the instruction kepada yang elderly yang lebih 60 dan 70 tahun kena duduk di rumah selama 12 minggu. Lebih pada kami. Orang kata dia orang ni vulnerable and under underlying issues. So untuk jaga dia orang, siapa-siapa neighbours ataupun badan sukarelawan akan pergi belikan makanan dan hantar ke rumah dan leave it outside the door. Dia orang tak masuk lah. Okey. Saya rasa itu sesuatu yang boleh kita pelajari juga sebab memang ramai orang yang memerlukan seperti yang Kak Liza cakap. Orang-orang yang tua lah lagi tinggal seorang yang dah tak larat kan, and then memang betul risiko untuk mereka yang lebih tua dan lagi-lagi memang ada penyakit yang kronik lagi mudah dijangkiti dengan COVID-19. Jadi Kak Liza, thank you so much untuk update yang kita dapatkan eksklusif pagi ni. Betul, terima kasih. Dan hopefully kita doakan Kak Liza dan semua rakyat Malaysia di sana baik-baik saja. Kita jaga kita sama-samalah. Terima kasih. Terima kasih Kak Liza. And good night. Selamat malam. Selamat malam. InsyaAllah sama-sama kita doakan semoga rakyat Malaysia yang berada di luar negara akan orang kata aman. Ya, dah boleh jaga. Kan, Okey, dan sebenarnya sebab kita bercerita tentang bantuan, kita juga ada nak kongsikan dengan anda iaitu salah satu usaha nak melawan penularan COVID-19, Media Prima melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP merayu sumbangan segera daripada orang ramai untuk bantu kerajaan terutamanya dalam merawat pesakit-pesakit COVID-19 dan membantu mereka yang terkesan akibat virus ni. Jadi semua hasil sumbangan tu yang diterima akan disalurkan untuk tujuan seperti pembelian kelengkapan peralatan perubatan kritikal untuk frontliners, mereka yang ada di barisan hadapan. Contohnya macam petugas-petugas seperti doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta semua kaki tangan yang terlibat bagi membantu menangani wabak COVID-19. Jadi keperluan lain juga ada untuk bantu pesakit-pesakit yang terjejas. Jadi orang ramai boleh sumbang ke tabung ini melalui cek perbankan antarabangsa ataupun deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund. Okey, anda boleh tengok poster dekat situ. Banyak juga yang kita kongsikan. Betul. Dan kepada mereka yang mungkin tidak mempunyai ekonomi yang kukuh, yang nak strong kan, nak tolong orang apa semua, kita juga boleh membantu orang lain dengan duduk di rumah. Dan kita boleh lakukan aktiviti-aktiviti bersama dengan ahli keluarga kita di rumah saja dan kalau boleh elakkan kontak bersama dengan orang-orang di kawasan lain. Dan ini adalah pesanan daripada selebriti kita. Malaysian, please stay at home. We want to break the chain of infection of this virus. Just stay at home.
rakyat Malaysia. Tolong jaga diri dan keluarga tersayang. Jangan lupa untuk mematuhi perintah kawalan pergerakan daripada kerajaan. Tolong jangan keluar rumah. Hanya melakukan aktiviti rumah bersama keluarga. Kalau terpaksa keluar sangat, tolonglah jaga jarak antara satu sama lain. Balik rumah, terus mandi, cuci baju. Sama-sama kita membantu mereka yang telah banyak berkorban. Jalankan tanggungjawab anda, fikirkan tentang orang lain. Jadi rakyat yang bertanggungjawab. Jangan kita main-main dengan nyawa kita, dengan nyawa keluarga kita. Ini untuk kebaikan negara kita dan anda semua. Kita sama-samalah memohon doa. InsyaAllah kita semua dapat tangani masalah ini. Terima kasih banyak kepada doktor, nurse, petugas-petugas hospital. Jauhi wabak COVID-19. Please stay at home. Please stay at home. Stay home. Stay home. Stay at home. Be safe. Stay safe. Be safe. With love. Good luck. Pesanan daripada selebriti tanah air kita, kalau boleh Daya tambahkan sikit selain daripada please stay at home, to those who yang duduk dekat rumah juga, please check jiran-jiran kita ataupun ada orang-orang tua yang mungkin tak boleh untuk keluar rumah, tolong check on them. Sebab kita tahu siapa yang boleh bantu mereka, melainkan anda. Ini satu perkara yang saya rasa rakyat Malaysia lupa juga untuk tolong orang yang berada di dekat kita yang memerlukan bantuan. Bantu mereka beli barang, tanya kalau ada ubat-ubatan yang mereka perlukan. Okey? Bukan setakat duduk di rumah sahaja, bukan fikirkan diri kita saja, fikirkan juga orang-orang yang memerlukan di keliling kita. Betul lah. Kita macam Pak Ian, Faiz setuju dengan Dayah. Sebab sekarang ni adalah waktu untuk kita check diri kita, adakah kita selfish ataupun kita ingat orang di sekeliling. Yes, it's not just about you. You think about orang lain juga di keliling anda. Okey? Betul. So sekarang ni kita ke berita luar negara dan kita akan ke Iran. Okey, seperti semua sedia maklum bahawa China merupakan negara yang pertama sekali kena wabak COVID-19 ni, dan juga Itali pun dikatakan agak serius, dan sekarang ni Amerika pun dikatakan agak serius. Dan di Iran juga antara top 5 negara yang mempunyai kadar kematian yang tinggi, dan orang kata kadar kematian ini berlaku setiap 10 minit dengan catatan 1 kematian. Dan kalau dalam waktu sejam pula mereka telah mencatat ratusan ataupun ribuan kes baru tentang positif COVID-19 ni. Dan Perdana Menteri Iran sendiri pun dia daripada hari itu lagi banyak meminta pertolongan daripada badan-badan dunia untuk membantu mereka menangani masalah ini, sebab mereka sendiri sebagai satu negara tidak mampu untuk melakukan perkara ini dengan sendiri. Yes, memang saya rasa ini yang menakutkan, bila kita tak boleh break the chain, COVID-19 ni akan terus merebak dan merebak. Yes. Itu sangat serius tu, Faiz. Kan, sebenarnya. Dan kalau kita nak ikutkan, ini adalah satu perkara yang serius, sebab sedih lah bila kita tengok orang yang mati itu, kita tak boleh sentuh. Dia terpaksa dibungkus dalam plastik dan dimasukkan ke dalam liang lahat dan settle macam tu saja untuk mengelakkan penularan ni. Okey, dan sebenarnya ada sesuatu yang istimewa juga kami bawa untuk anda. Wirawati kita. Yes, wirawati kita yang selalu saya rasa dalam apa-apa bidang medical dan sebagainya, dia mesti ada. Kalau kat Twitter kat apa semua orang akan follow, iaitu Dr. Aminah Cik Bakri. Memang menggalas tanggungjawab sebagai Farhana, katanya memang sometimes 24 jam kerja. Macam mana tu? Saya tak tahulah. Saya tak boleh nak fikirkan sebab ya Allah, tak tahulah macam mana. Jadi 9 jam pun dah stres. Yes, jadi kita sebenarnya ada rakaman bersama dengan beliau yang kita dah rakam earlier. Jadi anda boleh saksikan jugalah. Okey, ini adalah mesej dia. Dr. Amalina. Penularan COVID-19 ini sememangnya memberi kesan yang negatif, bukan sahaja dari aspek kesihatan diri, tetapi dari segi ekonomi juga. Pelbagai langkah pencegahan telah dilakukan bagi membendung pandemik ini terus merebak. Sebagai contoh, pihak kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bagi memastikan rakyat Malaysia sentiasa berada di rumah dan mengamalkan social distancing. Mungkin anda di rumah ingin tahu bagaimana keadaan di luar negara. Oleh itu, Borak Kopitiam berkesempatan menemu bual Dr. Amalina Cik Bakri yang bertugas sebagai doktor bedah pembedahan am di Imperial College London. Mungkin doktor boleh ceritakan bagaimana keadaan di UK ketika ini. Situasi di UK sekarang ini, confirmed cases adalah 8,227 dan kematian adalah seramai 433 orang. Di UK sekarang ni adalah total lockdown di mana semua kedai,
restoran, sekolah telah ditutup. Orang ramai digalakkan untuk bekerja dari rumah, iaitu working from home, unless if you are a key worker like healthcare professionals or food delivery services. Orang ramai tidak digalakkan untuk berkumpul lebih daripada 2 orang dalam satu masa dan perlu mengamalkan social distancing sebanyak 2 meter daripada each other. Dan total lockdown ini adalah sangat penting kerana untuk mengawal penyebaran virus ini dan juga untuk menurunkan kadar kematian. Kerana sekiranya ada terlalu ramai orang yang mendapat jangkitan pada waktu yang sama, ini akan menjadi, it will be a burden to the hospitals, and likelihood is that the more people will die either from coronavirus or other illnesses. So we cannot let it happen, and we have to make sure that we reduce the amount of infection. Penggunaan media sosial sememangnya memudahkan kerja banyak pihak dalam menghantar maklumat untuk kebaikan masyarakat. Tetapi harus hati-hati kerana ada juga maklumat yang salah dihantar oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pastikan anda tidak menyebarkan maklumat palsu. Sekiranya anda tidak pasti, jangan kongsi. Pastikan anda mendapat nasihat daripada pakar perubatan dan mereka yang mempunyai knowledge in the area, dan pastikan anda mendapatkan maklumat sahih daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, WHO dan CDC. Mungkin doktor boleh kongsikan langkah-langkah pencegahan yang boleh diamalkan oleh penonton di rumah. Langkah-langkah terbaik untuk mencegah jangkitan COVID-19 ini adalah pertama, jaga kebersihan diri dan basuh tangan sekerap mungkin selama 20 saat. Anda boleh gunakan alcohol-based hand sanitizer yang mempunyai sekurang-kurangnya 60% alkohol sebagai alternatif. Yang kedua, sila duduk rumah. Amalkan social distancing sebanyak 1 meter from each other. Dan yang terakhir sekali, pastikan anda tidak stockpile mask dan juga hand sanitizer kerana sekarang ini adalah ada global shortage. Pastikan anda tidak menyimpan terlalu banyak mask di rumah, dan kami petugas kesihatan tidak dapat menggunakan mask tersebut untuk menjaga pesakit-pesakit. Saya bersama dengan rakan-rakan perubatan dan NGO sama ada di dalam dan luar negara telah bekerjasama untuk menubuhkan Malaysian Health Coalition. Kami semua bekerjasama untuk memberikan maklumat betul mengenai COVID-19 ini, dan juga kami mempunyai akaun media sosial. Jadi boleh follow kami di My Health Coalition on Instagram, and also Malaysian Health Coalition on Twitter and also on Facebook. Jadi pastikan anda semua stay safe, jaga keselamatan diri, dan please help us to help you. Please stay at home. Thank you. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Amalina sebab sudi share dengan kami juga update dan juga tips daripada beliau sendiri. Kan, saya rasa macam okey, kita lepas ni kena selalu lagi call-call ni. Betul tak? Kan? Tapi yang ayat last tu yang best lah. Bantu saya untuk bantu awak. Ya, yeah, exactly. Dan memang ini each other kot. Sebenarnya banyak juga gambar-gambar frontliners yang bila kita tengok, kita sendiri tak sampai hati. Yang ada yang dengan muka berkesan dan sebagainya. Sebab lama sangat pakai dia punya mask motor. Ada tengok gambar-gambar tu macam kesian 24 jam, 48 hours. So sekarang ni apa kata kita bantu sesama kita sendiri dengan memanjatkan doa kepada of course pencipta kita, dan semoga kita dihindari oleh wabak COVID-19 tu berpanjangan lagi. Dan apa kata kita saksikan video ataupun bacaan doa untuk wabak ini. في نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا رحيم Engkau ampunilah dosa-dosa kami,
Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi. Okey, kembali lagi dalam Borak Kopitiam dan sekarang ini kita ada seorang tetamu yang sedang menunggu kita di talian. Dan kita membuat panggilan dari Malaysia ini terus ke negara Amerika Syarikat untuk bercakap bersama dengan Nur Sharif, pakar artikulasi. Ini adalah lintas langsung daripada California State University, Long Beach, USA. Hai Nur. Hai, Assalamualaikum. Salam. Pukul berapa kat sana? Soalan saya sama je. Kat sana? Sekarang ada lagi 2-3 minit sebelum 6 petang. Okeylah tu. Okey, sekarang ni kita nak cerita tentang US. Sekarang ni kita dah tahu bahawa angka US telah pun naik ke satu peringkat di mana dia menjadi top 3. So macam mana keadaan di US dengan kes-kes baru COVID dan juga kes kematian yang sedang berlaku? Adakah sama seperti di London dan juga di Malaysia, seperti ada lockdown ke macam mana? Kami di sini belum lagi fully shut down ya. Dia punya order tu stay at home atau duduk di rumah. Memang masih lagi dibuka sekolah walaupun tutup, masih lagi beroperasi. Essential kerja-kerja essential masih lagi ada. Tapi sekolah sudah ditutup. Dan banyak perintah untuk duduk di rumah saja. Okey, tapi nak tahu juga macam perintah duduk di rumah tu adakah macam very strict ataupun masih ada yang boleh keluar beriadah dan sebagainya? Itulah kat sini walaupun stats kita yang paling tinggi ya di dunia. Tapi kita nampak daripada arahan-arahan governor ataupun Datuk Bandar atau mayor di LA, kita ni memang suruh duduk di rumah, tapi masih boleh lagi keluar kalau untuk kerja-kerja essential macam of course healthcare. Itu semua memang kena bekerja luar lah. Tapi yang boleh kerja di rumah, dinasihatkan duduk di rumah. Tak ada lagi perintah macam di Malaysia, ada kawalan kan, macam ada pemantau. Di sini macam tak ada. Very macam casual lah juga. Casual Sebab kalau macam Faiz ada cakap, nampak juga ada post sometimes kat Instagram ke apa, cakap the army is taking over the street apa semua. Is that true? Saya ni di Los Angeles, tapi mungkinnya di New York sebab yang gitu kes yang paling tinggi ya. And saya belum lagi dapat berita terkini daripada New York, tapi di California belum lagi perintah National Guard atau military digunakan untuk memantau macam di Malaysia. Okey, Nur, kalau awak tengok ikut daripada pemerhatian lah, sebab sekarang pun macam US agak teruk numbers kematian makin tinggi dan sebagainya. Adakah anda rasa akan ambil tindakan yang sama seperti banyak negara lain? Maksudnya yang memang betul-betul strict, lockdown, ada pemantauan. You rasa akan berlaku tak dalam masa terdekat ni? Personally memang saya naklah macam tu sebab lagi kita tak buat macam tu memang angka kita akan naik. Sekarang ni memang mendadak naik kan. Jadi kita haraplah kerajaan negeri atau kerajaan pusat
buat seperti itu. Sebab kita nampak Malaysia angkanya kecil kan. Sebab macam itulah kita nak yang macam tu. Okey, itu kalau daripada kita cerita keseluruhan Amerika Syarikat. Macam mana dengan rakyat Malaysia pula? Adakah ada komuniti-komuniti yang menggalakkan rakyat Malaysia yang berada di Amerika Syarikat tu untuk lockdown sama seperti yang berada di Malaysia ni? Atau mungkin ada yang balik dan sebagainya? Kami actually di Los Angeles ni bagusnya ada persatuan bukan kerajaan ya, dipanggil MIFNA ataupun Malaysian Islamic Foundation of North America. Okey. Ini sukarela organisasinya dan organisasi ini bekerjasama dengan Consulate General of Malaysia di Los Angeles dengan Honorable Devrin Jack, Consul General kami. Memang sentiasa memantau setiap news yang terkini. CG akan beritahu kami kita orang ada emergency response, so kita akan blast email lah ataupun dekat Facebook, dekat WhatsApp kami, apa-apa yang terkini. Dan memang suruhnya duduk di rumah. Okey. Tu bagusnya bila ada persatuan yang sebegitu, so kita tak rasa left out lah kan, lagi-lagi kalau Malaysian. Kalau bercakap tentang US juga kan, ada certain area ke Nur yang memang numbers tinggi. Macam kita tahu tadi New York, tapi nak tahu juga ada juga kawasan lain yang teruk juga yang memang nampak akan kuarantin dahulu ke bagaimana? New York, saya haraplah kerajaan negeri cepat-cepat buat kuarantin yang lebih lagi lah daripada stay at home macam ni. Yep. Okay. And talking about the numbers, bila kita tengok makin meningkat kematian dan sebagainya, nak tahu juga kalau dekat sana frontliners yang medical staff semua macam mana? Macam kita tahu kebanyakan negara sekarang memang sampai panggil pesara untuk bertugas kembali. Macam mana kalau dekat US pula frontliners semua okey ke? Masih cukup? Nampak diorang masih steady? Macam mana Nur? Nampaknya macam itulah. Nampaknya kita masih lagi berkemampuan memantau di US ni. So hopefully lah kita punya kekurangan ialah testing. Kekurangan maybe ventilators. Yang itu memang ada dalam news. Tapi saya belum lagi dengar yang kita ni dah teruk macam kat Itali sana kan. Okey, baik. Apapun kami di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada Nur kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita, update tentang apa yang berlaku dekat sana. Terima kasih banyak-banyak dan semoga your family will be safe lah, insya-Allah. Amin. Itu yang kita harapkan. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Nur. Amin. Alhamdulillah itu dia kita dapat sedikit info kan. Tapi kalau macam saya rasa hopefully lah ketua negara I mean of course kat sana Trump kan, dia ada buat satu keputusan yang bagus untuk rakyat dia sebenarnya. Sebab itulah bila bercakap tentang break the chain bahaya, sebab kalau selagi tindakan yang keras tidak diambil, selagi tu rakyat akan still keluar. Still macam kata still pergi beredar, walk in the park, macam chill je dia kata casual. Kan? Tapi kalau tengok numbers tu macam dah teruk lah. Macam kata awak top 3 tak silap saya top sekarang 3. Bawa Italy sekarang US tau. Kan? Maknanya kan dia punya presiden ataupun penguasa sana perlu ada wake up call yang ingin mengatakan bahawa benda ini perlu ditangani secepat mungkin. Dan kalau kita lambat dalam mengambil tindakan, takut benda ni menular lebih teruk lagi ya. Ini kalau kita tengok jalan ni macam agak kosong juga. Ni pun di US ni. Itulah. Di US. Tadi kita ada kongsi je. Ini dekat California, to be precise. Kalau tengok jalan ni memang kereta boleh kira lah setakat ada 1-2 sahaja. Which is saya rasa rakyat sendiri pun rasa bertanggungjawab untuk stay at home. Sebenarnya ini inisiatif masing-masing lah. Macam Dayah pun kan. Kalau macam I tak bagi Dayah apa-apa arahan pun. Tapi you yourself, you know, this thing is very dangerous. I could be the agent. I keluar salam dengan orang, pegang-pegang apa semua kan. Akan bagikan diorang satu kehidupan yang susah nanti. Kena kuarantin apa semua kan. Okay, so,
please. Itulah jadi Diri saya rasa kita daripada tadi tense kan cerita pasal COVID-19 ni kan. So kita relax dulu lah. Kita relax dulu, kita cerita pasal drama ni. Kita ada berita drama. Tajuknya Pemuja Rahsia. Yes. Siapakah pemuja rahsia ini? Yes. Okey, kalau kita tengok Adam ni dia sangat popular. Kacak dan ada segalanya. Kerana itu juga dia menjadi dambaan ramai wanita di luar sana, termasuklah seorang pemuja rahsia bernama Hawa. Hingga ada yang memujanya secara rahsia. Inilah Hawanya. Inilah Hawa. Ke ni Hawa? Bukan tadi. Ni Hawa. Saya rasa. Wajahmu membahagiakanku. Hawa okey? Aku akan dapatkan dia. Psycho. Apabila nyawanya dalam bahaya, segala perhatian menjadi ancaman. Pemuja Rahsia. Sabtu ini 10 malam di Cerita TV3. Wow, okey, itu saya tengok tu pun saya rasa macam takutnya pemuja rahsia yang bahaya. Kan? Obsession yang sangat bahaya tu. Betul. Tapi memang ada tau kes macam tu betul-betul. Boleh membawa ke membunuh ke apa ada? Ya, boleh sampai ke tahap tu. Dia terlalu obses untuk memiliki cinta yang tidak dapat dimiliki. Macam itulah lebih kurang bunyinya. Tapi kadang-kadang kes ini mungkin sebab cover line kot. Bila si A ni dia meluahkan perasaan kat B, B ni macam antara nak tak nak bagi tahu yang dia tak nak. So yang A ni pun menaruh harapan. Tu yang jadi obsession macam tu. Aduh, dia dah plot twist dia teruk sangat dan ni saya rasa. Okey, tak apa Faiz. Itu kita dah cerita tentang pemuja rahsia yang anda boleh saksikan. Lepas tu katanya ada satu lagi yang anda betul live dari rumah ni. Betul. Ini kita nak cerita tentang M-Pop. Saksikan artis-artis yang bakal menghiburkan anda dari rumah mereka menerusi program M-Pop. Live dari rumah setiap hari jam 10 pagi dan 2 petang di TV3 dan 8.40 malam di TV9. Juga boleh ditonton menerusi YouTube dan Facebook TV3 dan TV9 Malaysia. Untuk episod hari ini, Sisi Iman akan membuat persembahan. Dan jangan lupa saksikan juga artis-artis yang lain. Kita ada Faizal Tahir, kita ada ramai lagi. Dan tak silap saya, diorang perform daripada rumah. Ya, maksudnya memang daripada rumah, so kita live. Wow, dia satu benda yang baru kan best juga betul. Lepas ni awak saya akan buat live lah. Kita minta M-Pop panggil awak. Boleh nyanyi tak? Saya tak boleh nyanyi. Itu yang masalah dia tu. Macam mana? Tak apalah. Itu kita serahkan pada atas kesempatan. Hopefully anda semua kiranya boleh luang ada masa untuk tengok juga. Sebenarnya there is ways to do things. Betul. Okey. Kita dah berada daripada drama tadi. Kita dah cerita tentang M-Pop. Tadi kita pergi mana? Tadi kita kat US. Lepas tu kita kat London sebelum tu. Dan sekarang ni kita nak pergi Shah Alam pula. Kita bersama dengan Dr. Dalila Roslan, iaitu pakar perubatan kesihatan awam cawangan Global Health, bahagian perkembangan kesihatan awam Kementerian Kesihatan Malaysia. Ya, Dr. Dalila. Hello, Doktor. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, apa khabar Shah Alam? Alhamdulillah. Baik, okey. Alright, so saya dengan Faiz ni daripada tadi kami memang buat live call daripada London, daripada US. Sekarang kita dapat daripada Shah Alam daripada Shah Alam pula. Dan saya ada tengok statistik di kawasan di Malaysia ni dan Selangor dan Kuala Lumpur merupakan dapat catatan yang paling tinggi daripada kes positif dan juga kes kematian. Boleh Dr. Dalila cerita sedikit mengapa perkara ini berlaku? Okey, baiklah. Kalau kita lihat memang pertama dalam carta mungkin adalah di Seri Petaling di Petaling Jaya kan. Okey, saya rasa lihat taburan kes yang banyak ini dia ada kaitan juga dengan apabila kita mengenal pasti kes-kes yang ada berkaitan dengan pertama kes perjumpaan jemaah di Seri Petaling kan. Kita tahu masjid itu terletaknya di kawasan situ. Jadi ada besar kemungkinan kebanyakan yang menghadiri walaupun daripada seluruh Malaysia, tetapi terdapat ramai yang juga daripada kawasan setempat lah. Itu satulah yang mungkin kita boleh kaitkan kenapa jumlahnya sangat banyak sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Okey, doktor, kalau bercakap tentang COVID-19 juga kan, faktor yang memang menyebabkan merebak dengan pantas, lepas tu sukar dikawal, macam mana boleh berlaku tu?
Okey, sekarang ini COVID-19 seperti kita tahu adalah dalam kumpulan coronavirus yang merupakan novel kan, baru virus yang sangat baru yang telah dikenal pasti di Wuhan baru tahun lepas kan. Jadi setakat apa yang telah dikaji, mereka memang mendapati bahawa penularan begitu pantas. Pertama adalah kerana cara ia merebak. Kita faham sekarang ini bahawa cara merebaknya satu adalah daripada manusia ke manusia melalui sebaran titisan halus yang datang daripada saluran pernafasan. Jadi contohnya bila saya batuk atau sesama dan tidak menggunakan etika batuk dan sesama yang betul, maka orang yang berdekatan dengan saya yang tidak berada dalam jarak yang jauh boleh mendapat terkenalah rembesan droplets tersebut kan. Jadi kita nampak dengan cara itu sahaja, jika kita tak ada jarak di antara satu sama lain dengan pesakit ataupun sesiapa yang positif virus ini, maka begitu senang dia boleh mendapatnya kerana apabila cahaya itu masuk ke hidung ataupun mulut ataupun mata, maka seseorang itu boleh menjadi perumahlah host pula kepada virus tersebut. Dan yang kedua, kita juga faham bahawa dia boleh berjangkit melalui kontak kepada permukaan atau mana-mana sahaja permukaan yang dicemari dengan virus tersebut. Jadi kita bayangkan kalau kita tak amalkan pencegahan seperti basuh tangan dan sebagainya, maka kita juga ada kebarangkalian untuk mendapat virus tersebut. Dan kajian juga menunjukkan bahawa untuk virus COVID-19 ini, orang yang kena boleh menjangkiti 2 orang di sekitarnya dengan mudah. Jadi itu yang menyebabkan ia sangat merebak dengan pantas. Okey, doktor nak tanya tentang virus-virus yang setiap tahun ada je virus baru. Dari mana datangnya virus-virus ni? Adakah virus ni evolve ataupun dia sebenarnya adalah virus-virus yang sebenarnya dah lama ada dalam badan kita, cuma tunggu masa untuk deactivate ataupun macam mana? Okey, kalau kita bercakap tentang virus baru, kebanyakan virus yang muncul ya, macam contoh sebelum coronavirus, kita tahu adik-beradik dia adalah seperti SARS dan juga MERS-CoV kan. Betul. Jadi kebanyakannya berlaku ini sebenarnya berlakunya mutasi genetik virus itu selalunya berlaku di kalangan binatang. Dia mula dengan binatang dulu, kebiasaannya lah. Jadi dia ada banyak faktor. Jadi itu salah satu daripadanya, dan kita faham bahawa di Wuhan pada permulaannya itu dikaitkan ada kemungkinan ia datang daripada binatang. Tetapi kita masih lagi buat masa ni tak kenal pastilah sumbernya. Tetapi macam MERS-CoV, kita tahu ia datang daripada unta kan. Jadi berlakunya mutasi genetik virus-virus ini itu satu, dan juga itulah kebanyakan kajian merungkai ke arah tersebutlah. Jadi itu satu, dan banyak faktor lain, persekitaran, bagaimana keadaan manusia sekarang yang boleh menjadi perumah mungkin antibody ataupun kekurangan imun dalam badan. Jadi ada banyak faktor yang sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya kewujudan virus barulah. Okey, itulah kalau kita bercakap tentang punca doktor. Itulah, terima kasih banyak. Sekarang ni puncanya kita belum kena pastilah. Maksudnya sumbernya tu yang betul-betul daripada mana. Betul. Okey, terima kasih banyak Dr. Adalila sebab sudi bersama dengan kami. Kongsikan sikit sebanyak tentang COVID-19 dan persoalan yang bermain di fikiran Faiz. Sebenarnya fikiran saya dan juga ramai rakyat Malaysia kan. Yalah, sebab bila begini dah terjadi, kita akan macam kenapa macam mana boleh jadi? Biasalah tu kan, kita akan terus tertanya-tanya. Betul. Dan terima kasih atas perkongsian. Katanya minggu depan ada lagi bersama dengan KKM. Ada lagi. Ada lagi insya-Allah, dan ada banyak lagi persoalan-persoalan daripada kami dan juga penonton-penonton di rumah yang ingin tahu. So terima kasih banyak-banyak. Dan pesanan terakhir nak mengamalkan langkah pencegahan lah, boleh ke? Last kali nak tegaskan di sini. Boleh. Silakan. Saya pun nak tahu juga. Okey, pertama pastikan membasuh tangan dengan betul sabun dan juga menggunakan hand sanitizer yang mempunyai alkohol 60%. Kedua,
pastikan menjarakkan diri. Jadi janganlah menghadiri atau pergi ke tempat awam macam kalau boleh membuat shopping, buat grocery shopping dan sebagainya itu kita kurangkan sebab sekarang ni sudah ada kluster-kluster baru juga. Dan ketiga adalah untuk memastikan menggunakan etika batuk dan bersin yang betul. Siapa yang ada simptom minta tolong sangat-sangat untuk pergi membuat saringan jika ada kaitan dengan kes-kes COVID-19 yang positif, dan juga bagi mereka yang ada sejarah travel daripada luar negara, ini juga termasuk dalam golongan yang berisiko tinggi yang perlu dibuat screening. Jadi saya merayulah kepada rakyat Malaysia. Nampak? Doktor cakap kita orang terus pakai hand sanitizer. Terus cuci tangan tau. Nampak? Okey, bagus. Teruskan. Dan 1 meter ya, Kalau doktor? boleh serap. Kena serap. 1 meter dan ni? social distancing. Yes. Saya nampak. Jadi itu memang baiklah. Memang kena amalkan. Yes. Dan diterapkan dalam seluruh keluarga. Jadilah seperti kami. Okey, terima kasih Dr. Dalila. Terima kasih banyak kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Sebenarnya terima kasih juga kepada semua orang yang sudi meluangkan masa mereka, yang daripada luar negara dan juga yang berada di dalam negara. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Banyak kita dapat ilmu yang kita pelajari dan juga info-info yang mungkin kalau baca je tak puas, tapi kita dapat daripada orang yang betul-betul berada di tempat itu. Ini sebenarnya salah satu cara juga kita nak tolong orang. Selain daripada kita duduk rumah apa semua, kita educate orang supaya benda ni settle kat situ je. So no more lepas ni insyaAllah. Terima kasih yang tengok Borak Kopi Time yang stay tak pergi mana-mana tu. Anda terbaik. Yes. Dan sekarang ini kita ada doa juga yang kalau boleh kita baca sama-sama insyaAllah. Dan kita akan berehat sebentar selepas bacaan doa ini. Jadi apa kata sama-sama kita sebagai rakyat Malaysia menadahkan tangan untuk berdoa supaya penyakit ini dapat disegerakan menemui jalan penyelesaian insyaAllah. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلينا وأزواجنا وذرارينا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Okey, kepada rakyat Malaysia yang sedang duduk di rumah tu, kita ingin memberitahu kepada anda bahawa anda boleh dapatkan akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk langganan, sila layari www.nstp.com.my/mco. Tapi sampai bila tu, Faiz? Buat masa ni dia sampai 31 Mac. Tetapi tak silap saya yang perintah berkurung tu dia tambah lagi add-on another 2 weeks kan. So kita tak tahu lagi macam mana. Tapi buat masa ni anda boleh mendapatkanlah secara percuma. Ya, okey. So kiranya macam dari tadi kata, diorang ni dah banyak dah call orang di luar kan? Kita ada nak call lagi ke? Yes, kali ni kita ke negara jiran kita pula, ke Singapura. Tapi dengan dia daripada Singapura dan sekarang ni dia dah balik kat Malaysia. Ya, maksudnya sebelum kita sangkut kat Singapura. Oh, iya ke? Iyalah, sebab dia ada syuting kat sana. Macam mana kan? Saya follow tu Instagram. Ya ke? Ya. Dah lah kat sana duduk lama. Sampai sini kuarantin lagi lama. So maknanya nak jumpa, bila kita daripada luar, nak jumpa keluarga lagi lama lah. Kena kuarantin, yes. Aduh, Mak, tak bestnya. Tapi tak apalah, kita dengar apa beliau nak cakap dengan kita. Okey, boleh. Silakan. Dan sekarang di talian kita bersama dengan Datuk Fazli. Assalamualaikum, Datuk. Saya. Waalaikumsalam. Datuk. Okey. So, saya dengan Faiz tadi cakap pasal Datuk tersangkut kat Singapura gitu. Lepas tu kena kuarantin lagi. Saya follow Datuk dekat Instagram kan. Tengok anak-anak Datuk dah menangis tu. Macam mana tu ceritanya? Daripada syuting ke sana, lepas tu tiba-tiba keluar kawalan pergerakan ni, Datuk. Ceritakan sikit. Itulah. Ketika saya di Singapura, sebenarnya masih belum lagi kawalan pergerakan. Tapi saya memang ada shooting final untuk sebuah program masakan. Okey.
Jadi bila saya diberitahu akan ada kawalan pergerakan, kami diberitahu di Singapura orang Malaysia mungkin tak boleh balik. Jadi biasanya saya dengan anak kalau nak terpisah dalam 2-3 hari sajalah. Okey. Tapi bila di Singapura sampai 14 hari jugalah terpisah. Itulah nampak budak-budak tu dah menangis. Kan? Memang. Dah menangis bila saya bagi tahu Dida tak balik, saya kata. Dida balik lagi 14 hari. Dia dah nangis dalam telefon. So macam mana Datuk daripada Singapura sampai ke Malaysia, di manakah Datuk isolate diri Datuk sebelum betul-betul dah secure untuk berjumpa dengan ahli keluarga? Baik, hari pertama saya sampai tu saya sempat jumpa dekat luar kereta sajalah. Jadi ramai tengok pun video tu. And then bila saya nak cari hotel, saya dikatakan lebih baik elakkan hotel, elakkan orang. Jadi saya cari bilik yang jauh daripada orang lah. Ya. Cuma bilik jauh daripada orang tu agak seksa sikit sebab dia isolated sikit. Jadi orang tak ada bukan laluan orang dan sebagainya. Tapi saya rasa ini langkah yang terbaik lah sebab bila saya masuk di Tuas, saya dah checkkan saya punya temperature. Sama macam di Singapura juga, setiap hari ada temperature checking dan kami diberi stiker berserta dengan suhu badan. Jadi ditampal di baju. Jadi ke mana-mana kami pergi ada suhu badan, jadi masing-masing boleh keep your social distance. Dan kalau tahu suhu tu tinggi sikit, kena balik rumah. Dan kalau suhu tu borderline tu, kena hati-hati dan sebagainya. Jadi benda yang sama juga saya praktis bila sampai di KL ni lah. Jadi saya diberi kertas dan jadual untuk saya check saya punya temperature every single day. Dan saya ada kontak pegawai kesihatan yang saya perlu hubungi andai kata saya ada simptom demam. Dia ada 3 simptom yang saya perlu perhatikan. Demam, sesak nafas dan kering tekak. Okey. Jadi kalau selsema dan sebagainya tak ada apalah. Okey, so macam kalau tengok video ni menahan perasaan lah tu, tak boleh kena dukung. Kan Datuk selalu dukung diorang kan? Memanglah, sebab bila saya balik tu, bila saya video call masing-masing masih peluru nak peluk. Dan kalau saya video call tu, dia memang keluar pintu, ingatkan saya di depan rumah. Jadi memang sedih sikit lah. Kadang-kadang tu, bila dengar suara pun dah berair mata. Aku tak lagi memikirkan bahawa diorang malam-malam tidur dengan saya, di tangan saya everyday. Jadi nak fahamkan anak-anak tu bukan senang. Yalah, betul. Lagi-lagi very close kan. Betul. Memang orang kan macam belangkas lah semua. Kan? Okey, betul Datuk nak tahu juga sebab Datuk kan ada pengalaman berada di Singapura juga waktu wabak ni menular dan sebagainya. Dekat Singapura macam mana? Adakah sebab kita tahu nampak ada video macam diorang pun ada yang panic buying dan sebagainya. So Datuk boleh kongsikan sikit experience waktu di sana? Actually masa saya di Singapura memang berlaku panic buying. Jadi kebanyakan toilet tissue habis, sanitizer habis, sabun habis, Dettol habis. Jadi saya pun masa tu saya memang di dalam beg saya memang sentiasa ada mask dan sanitizer sebab saya ada anak kecil. Tapi bekalan untuk saya tu cukup. Cuma bila saya keluar nak mencari barang-barang di tempat-tempat tertentu, kalau di farmasi semua beratur. Di macam kedai-kedai sebenarnya semua beratur. Tapi itu hanya berlaku untuk 4-5 hari pertama. Sebab saya lama di sana kan. Bila dah dekat seminggu tu semua dah tenang. Dan satu langkah yang saya rasa saya kagum di Singapura adalah anda tidak digalakkan memakai mask kecuali kalau anda demam. Kalau anda batuk dan anda bersimptom. Jadi kalau kita berjalan di tengah jalan tu nampak macam hari biasa je lah. Melainkan kalau kita nampak orang tu pakai mask, kita elak. Jadi cara mereka tu agak berbeza dan mereka mungkin dah bersedia lebih awal sedikit daripada kita. Mungkin 2 atau 3 minggu lebih awal. Jadi senario panik itu dah berkurangan lah. Tapi sebenarnya saya rasa itu sangat bagus tau. Sebab bila orang pakai mask, itu yang sebenarnya kita kena elak. Sebab dia tengah sakit. Macam kita yang tak pakai ni, kita okey. So you boleh... Dan kesedaran diri mereka sangat tinggi lah. Dan saya kagum setiap bangunan saya masuk. Setiap lift yang saya masuk, semua ada sanitizer dan ada keterangan untuk tidak memegang lift. Dan ada tanda-tanda untuk mereka pegang termometer untuk setiap kawasan. Walaupun nak masuk ke dewan yang untuk orang bersukan, kena ada monitoring yang tanpa perlu kita pegang. Jadi kita pegang kita letakkan muka kat satu benda tu, mereka check temperature, temperature keluar, kita sign nama, sign temperature yang kita tulis dan kita diberi stiker untuk lekatkan kat badan. Kalau badan tak ada stiker, kita kena keluar. Kalau mana stiker jatuh, kena check balik dan sebagainya. Okey, maksudnya Datuk kalau kita apa yang kita dengar lah, maksudnya kawalan sangat bagus
Jadi macam nampak tak ada tanpa stiker. So you tahu tau. You tahu siapa you nak elak dan siapa yang you tak perlu elak sangat. Yes. Okay. Ya, betul. Jadi bila kita berada dalam satu bangunan, memang hampir 100% keyakinan tu ada. Sebab bila dah masuk bangunan, kita dah melalui screening dan kita dah masuk dalam website tertentu dan kita tahu pergerakan kita tu semua dipantau oleh kerajaan. Okey. Alright, Datuk, terima kasih banyak sebab kongsi bersama kami pengalaman daripada Singapura pulang ke Malaysia dan kuarantin dan sebagainya. Kami doakan semuanya selamat dan baik-baik sahaja. Salam keadaan nanti. Yes, insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini yang daripada UK pada 12 malam tau. Lepas tu daripada US pada 6 petang. Shah Alam. Dan juga Datuk Fazli juga bersama kami. Dan kepada anda semua, kami harap apa yang kami kongsikan ni semoga sedikit sebenarnya dapat memberikan anda kesedaran dan juga sedikit sebanyak dapat memberikan anda ilmu tentang menangani masalah COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini. Yes, and untuk kita akhir ini nak beritahu juga esok dan Ahad kita terus ada Borak Kopitiam secara langsung daripada studio. Daripada anda semua, please jaga diri, jaga orang-orang kesayangan di sekeliling anda. If you love your family, if you love your neighbor ataupun sesiapa saja, jangan fikir diri kita saja, kita jaga kita sama-sama. Be our own hero. Yep. And be the best for everybody. Okay. Frontliners, thank you so much. Selamat berjuang. Assalamualaikum. I love you. Luka